الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورasulahu faqad faza fawzan azima. Yang maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bertutur katalah kamu akan perkara-perkara yang hak dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengelokkan segala gerak-geri amalan kamu dan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mencapai sebesar-besar kejayaan. Sadaqallah. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah dirafahkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama hadir di majlisnya yang mulia, di rumahnya yang suci ini. InsyaAllah mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah dengan rahmatnya, layak kita untuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita lagi masih meneruskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan asas-asas fardu ain, yaitu di dalam perkara akidah. Kita telah sampai kepada di dalam pasal yang keempat, yaitu percaya kepada Nabi dan Rasul yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap muslim, setiap muslimat yang mukallaf wajib beriman kepada rukun iman yang 6, kerana sesungguhnya ia adalah perkara-perkara yang membawa kepada aqaidul iman di dalam ahli sunnah wal jamaah. Wajibnya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga aqaidul iman, termasuk rukun-rukun iman ini. Maka kita akan meneruskan lagi kepercayaan kita kepada makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Nabi dan Rasul. Walau bagaimanapun, maka kita telah mencapai kepada apa yang kita pelajari di dalam kitab-kitab yang lama. Saya cuma ada kitab
Zaman biyen kitab ini lebih daripada 100 tahun subhanallah. Kitabnya namanya Risalah Tauhid. Kalau kita ada umur yang gitu, bapak kita pun belajar menggunakan kitab ini, maka di dalam keadaan kita berada di dalam yakin dan beriman kepada Allah, Allah telah menjadikan manusia yang namanya Nabi, yang maknanya Rasul, yang mengajar kita untuk supaya kita kenal Allah, menyembah Allah dan juga beriman segala perkara yang berlaku daripada apa sahaja perlakuannya, maka semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul itu maknanya orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat Nabi, pangkat Rasul tidak boleh dilakukan oleh apa cara sekalipun. Kalau kita ke sekolah, maka kita nak dapat ijazah SRP, maka kena luluslah periksa SRP contoh. Maka diikuti dengan SPM dan seterusnya sampailah kepada sarjana dan PhD. Itu semuanya diusahakan. Tetapi pangkat Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu yakin bahawa Nabi dan Rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan apa? Iaitu daripada kalangan manusia yang sampurna kejadiannya, tinggi martabatnya dan baik keturunannya dan baik akhlaknya, maka layaklah Nabi itu dilantik oleh Allah. Tidak ada siapa yang melantik Nabi itu. Seseorang itu boleh menjadi Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga adalah dilantik daripada kalangan Nabi. Rasul dilantik daripada kalangan Nabi. Kelayakannya Allah yang mengetahui, bahawa kita telah pun diberi maklum oleh orang alim di dalam kitab ini juga memberi maklum bahawa sesungguhnya di dalam kitab Rasul alaihi wassalatu wassalam itu dibezakan oleh Allah Ta'ala daripada manusia dengan perbezaan yang menunjukkan atas sebenar-benar Rasul itu bersuruh Allah Ta'ala, yaitu dengan beberapa mukjizat. Mukjizat itu suatu yang luar biasa, yang kelu untuk difikirkan oleh fikiran manusia, dan ianya berlaku kepada orang yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul gitu. Artinya perkara yang lemah akal manusia memikirkan kejadiannya daripada perkara-perkara yang menyalahi adat, mana perkara pelik dijadikan Allah berlaku atas tangan Rasul-Rasulnya. Seperti contohnya, yaitu di dalam kitab ini ditulis boleh menghidupkan orang yang telah mati, dan juga menghilangkan sakit, dan juga mencelikkan mata orang yang buta, dan boleh mengeluarkan air daripada telah jari. Maka itu dikatakan, kata dia, dan mengucap tasbih. Anak-anak jari, kemudian tongkatnya mengucap tasbih, dan demikian juga apa-apa yang berlaku, kemudian kayu dan batu memberi salam kepadanya dan sebagainya. Maka itu dinamakan
mukjizat. Ya, jadi rasul dibekalkan mukjizat. Banyak lagi lah mukjizat yang berlaku kepada rasul-rasul. Dan kita pun telah diberi maklum oleh orang-orang alim banyak mukjizat yang berlaku ke atas Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu wakalah yang saya lihat dihantar oleh rakan-rakan surga bahawa satu kumpulan Badui ni orang apa Pak? Orang kampung. Badui ni orang Arab kampung, jahiliah Pak. Dia memikul seekor biawak yang besar Pak. Kalau kita lihat besarnya itu hampir sama dengan badan yang orang yang mikul itu. Kalau kita lihat yang mikul itu, kalau zaman sekarang tak ada orang yang sama dengan dia. Orang zaman biyen kan besar-besar orangnya Pak ya. Jadi dia pikul biawak itu bersama dengan rakannya lebih daripada 40 orang. Dia nak jumpa dengan Nabi. Nak jumpa dengan Nabi kerana nak tes Nabi, nak yakinkan dia seorang Nabi. Maka sampailah berjumpa kepada Nabi. Maka dicabarnya Nabi di tengah-tengah kerumpulan sahabat-sahabat yang begitu bengang nak lempang budak-budak ni. Subhanallah. Sahabat yang paling garang lah itu Sayyidina Umar Pak. Pada ketika itu nak terajang pedang aja. Tetapi Nabi orang yang begitu hikmah, begitu syafa'ah, begitu mahabbah menyambut kehadiran sahabat-sahabat yang datang untuk menemuinya. Maka dibenarkan bertemu. Maka dicabarnya situ Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar Rasul, maka aku nak lihat bagaimana kehebatanmu untuk biawak ini supaya dia berekrar, bersyahadat kepadamu ya Muhammad. Sekira benar ia berlaku, maka aku dan sahabat-sahabatku yang hadir akan bersyahadah di depanmu ya Muhammad. Nabi kok dicabar Pak ya. Nabi kan yang menolongkan Allah. Allah perintah Jibril, wahai Jibril, kamu turun sana biar bersyahadat kepada Rasulullah. Maka biawak itu bangun, berdiri di depan Nabi dan bersyahadah. Maka bingung semua Pak ya. Jadi alhamdulillah, maka macam-macamlah mereka sahabat zaman biyen itu. Maka untuk mendapat hidayah itu dengan berbagai-bagai cara. Jadi Allah nak dapatkan hidayah itu tadi, maka begitulah keadaannya. Maka mukjizat yang pelik-pelik berlaku kepada Nabi Pak. Ya, contoh kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi risiko ya, nak dilawan, lawan sihir. Nabi Musa ya, lawan sihir dengan Nabi Musa lawannya apa? Nabi Musa lawannya musuhnya siapa? Firaun ya? Bukan? Apa Firaun? Oh, Firaun. Ya, hebat. Firaun maknanya dia ada orang-orang yang mempunyai pakar sihir. Subhanallah. Tetapi Malaun Firaun ini dengan dia kuncu-kuncunya, memang dia hanya percaya kepada kekuatan diri, tidak percaya dengan kekuatan Allah. Maka samalah dia nak membawa kepada malu Nabi Muhammad ini, maka diajaknya lawan sihir Pak. Lawan sihir.
Maka bila mana ia telah mengeluarkan segala sihirnya, dicampakkan tali menjadi ular, Pak. Maka Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, apa yang engkau pegang pada tanganmu?" Adakah Allah tak mengetahui? Kenapa Allah masih tanya kepada Nabi Musa? Sedangkan kalau Allah kata campak aja, maka jadilah. Tetapi Allah masih tanya kepada Musa, "Wahai Musa, apakah yang ada pada tanganmu?" Nabi Musa tak tahu apa pun yang dipegang tongkat dia, maka dia mengaku sesungguhnya ini adalah tongkat. Nabi Musa tak terfikir pun yang tongkatnya itu bila dicempak akan menjadi ular, dia tak terfikir pun. Tetapi perintah Allah daripada Jibril, maka wahai Musa, dengan perintah Allah maka tempaklah tongkatmu. Maka ditempak, maka jadilah ular. Dan ular itu memakan segala ular-ular yang dibuat oleh sihir-sihir Fir'aun. Walau bagaimanapun, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan sihir? Apakah sihir itu boleh jadi daripada pensihir tersebut dengan tidak izin Allah? Agak-agak kalau orang budak-budak agaknya. Kalau kita pun tak terfikir bahawa segala yang berlaku dengan kehendak Allah, maka zaman itu sihir hebat juga ya, zaman Fir'aun. Tak terfikir bahawa sihir itu juga yang jadikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maka segala yang baik itu ada lawannya jahat. Gitu. Jadi perkara itu memang berlaku di zaman-zaman yang silam itu. Ya, orang-orang biyen kalau ada perkara yang pelik-pelik berlaku kepada seseorang itu, maka macam seolah-olah orang itu begitu power, Pak, dan sanggup menunduk kepala, memohon ampun. Zaman biyen orang-orang daripada Indonesia sana yang baru-baru datang, dia punya powernya hebat-hebat. Kalau kita zaman dulu orang kampung nak lalu depan tanah perkuburan, dia punya mengkirik, merinding lah ya, mengkirik. Maknanya bulu rumahnya itu naik, bulu rumah yang menyeramkan naik, iaitu dekat tengkuk, Pak. Semeremeng kata orang Jawa. Lalu kuburan. Tapi ada orang-orang Jawa yang datang, yang saya pernah ikuti tengok lihat. Maka dia dekat kubur itu ada satu pondok untuk menanti kalau hujan untuk berteduh orang-orang yang nak ngubur mayat, Pak. Tetapi orang itu, itulah dia duduk dekat tanah perkuburan itu. Dia punya kehebatannya. Dan dalam keadaan yang macam itu pula, maka orang-orang kampung oleh kerana pelik dengan keajaiban, maka kalau ada orang budak-budak demam, maka dia pergilah jumpa orang yang duduk kat kubur itu. Maka dengan izin Allah, maka oleh kerana ada maunah daripada Allah, izin Allah, maka diberi minum airnya, maka waras, gitu. Jadi itulah perkara-perkara yang begitu orang kampung. Apalagi kalau hari sekarang ini
Kalau kita lihat di di mana, di gitulah dekat Indonesia, kalau namanya Barongan itu Barongan. Aduh, Pak kita cerita Barongan dulu Pak ya. Barongan dengan apa ni pentul dengan kuda kepang. Kuda kepang sekarang ini telah pun diwartakan dengan pengharamannya di dalam negara Malaysia. Jadi tidak akan wujud kuda kepang lagi. Kalau sekiranya wujud, maka kita boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Oleh kerana fatwa ini telah diwartakan, maka ia adalah melakukan kesalahan yang patut menerima hukuman. Walau bagaimanapun, maka nampaknya sekarang ni macam tak ada dah. Tak ada dah. Sebab tak ada tu apa? Sebabnya telah pupus mereka-mereka yang berkecimpung di dalam lapangan kuda kepang. Kat kampung-kampung sana pun orang yang dulu-dulunya itu memang kehebatan kuda kepangnya. Aduh, kita pun bingung Pak bila mana perkara itu nampak berlaku kerana khurafat dan syirik. Maka kita pun bingung nak fikir. Alhamdulillah sekarang dah tak payah fikir. Kalau ada, sama ada apa sahaja yang berkaitan dengan kuda kepang Barongan, maka adalah melakukan kesalahan yang boleh didenda dan lain-lain. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, lagi dahsyat. Sebab apa Pak? Sebab kita lihat bahawa manusia boleh bertukar menjadi hewan Pak, menjadi orang yang ganas. Luar biasanya kita lihat memang begitulah keadaannya. Jadi itu adalah Allah pun mengubah sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian, maka diubah dengan apa? Dengan bantuan syaitan. Tetapi itu juga adalah kehendak Allah untuk nak menunjuk bagaimana yang betul, mana yang salah. Kita punya akal yang waras, maka bukan setakat nak melihat, tetapi macam memang tak suka nak lihat. Allahu Akbar bayang. Tapi bila ada kuda kepang, ya Allah, tidak ada tempat lain yang ditengok kecuali itulah. Walaupun di tempat-tempat sebelah sana ada apa-apa pertunjukan, tetapi tempat kuda kepang itulah yang menjadi sasaran yang utama untuk dilihat, walau dalam keadaan yang membahayakan. Subhanallah. Apa ya tenan ya Pak ya? Saya ngomongnya kau ya tenan awang dalam orang. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Jadi di dalam keadaan itu, situasi itu, maka Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul inilah yang memberikan perkara-perkara yang menunjukkan hidayah kepada umat. Tetapi bukan Nabi yang menunjukkan. Walaupun Nabi itu ramai, tetapi Nabi diberikan segala hukum, segala peraturan, segala mukjizat adalah untuk dipakai sendiri, diguna sendiri. Tetapi yang disuruh menyampaikan adalah Rasul. Maka perkara-perkara selain daripada perkara yang dinamakan mukjizat itu, maka ada perkara-perkara yang lain yang begitu juga dinamakan perkara yang luar biasa. Kalau mukjizat itu dikata suatu perkara yang luar biasa, berlaku ke atas tangan seorang yang mendakwa dirinya Nabi atau Rasul, dan tiada upaya
akal memikirkannya. Ya, kalau Nabi kita nak disebut dia punya mukjizatnya memang luar biasa, tetapi yang akhir sekali mukjizat Nabi itu yang kekal sampai kepada hari akhirat dan untuk panduan kita menjalani kehidupan di dalam dunia sampailah kepada akhirat adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Itu kita dah yakin. Selain daripada mukjizat ni, maka ada satu perkara yang luar biasa juga, iaitu disebut karamah. Karamah disebut karamah. Karamah ini iaitu perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang yang soleh, orang yang soleh yang tidak mengaku jadi nabi. Karamah. Karamah makna di satu, ada orang yang mengatakan dia berlaku kepada orang yang soleh ini yang telah sampai kepada martabat wali. Martabat wali. Ada karamah. Makna karamah, kami wali-wali itu mempunyai karamah. Karamah yang berlaku kepada orang-orang yang soleh ini maknanya pun dia tak boleh dibuat-buat, tak boleh dibuat-buat. Keadaan berlaku dengan tidak tersengaja. Ya, maka kalau dibuat maka dia maknanya dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perkara luar biasa yang pernah kita lihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara karamah ini kita dah tak pelik. Satu lagi disebut, yang ketiga perkara yang pelik berlaku iaitu maunah. Maunah iaitu perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang yang biasa kerana pertolongan di masa kesempitan. Di masa kesempitan. Apa dia punya bayar? Apa dia punya contoh? Di masa kesempitan, orang itu mendapat perkara yang berlaku dengan perkara yang pelik di dalam keadaan kesempitan. Contoh yang saya pernah melihat, maunah ini adalah pertolongan Allah. Ada satu hamba Allah itu, maka dia memang ada maunah ini dan dia digunakan. Bahawa sesungguhnya saya melihat di sana ada orang yang mengubat sakit ini, mengubat sakit kulit. Contohnya dia sakit kudis ke, dia kena api ke, ya, maka segala sakit kulit maka diubat dengan menggunakan bakaran besi panas. Allahu Akbar. Dahlah kulitnya melecur, diubat dengan besi panas pula. Ya. Apa kehebatannya? Maka orang itu akan bakar besi panas itu sampai merah. Sampai merah besinya. Maka besi itu dijilat Pak Sor gitu. Lepas tu diludahkan kepada luka-luka atau kudal-kudal yang ada di dalam orang yang minta bantu tadi. Masya Allah, la ilaha illallah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sembuhkan penyakit itu. Itu contoh. Itu perkara-perkara yang agak kita tak masuk akal lah gitu. Itu namanya suara yang pelik yang berlaku ke atas orang yang biasa dengan pertolongan Allah di dalam masa kesempitan juga. Dan begitu juga banyaklah perkara-perkara yang pelik-pelik macam itu. Maka ada di antaranya dia kesempitan yang begitu mendadak. Maknanya dia menolong orang dengan keadaan kesempitan yang mendadak itu. Maka dia hanya sekadar memetik daun-daun
maka dikasihkan mereka yang sangat memerlukan orang minta bantu dia. Tetapi di dalam kesempitan itu maka dia tidak ada. Contohnya orang minta bantu untuk perlukan keuangan, contoh perlukan keuangan. Tetapi orang itu tidak ada. Maka dia yakin bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dia nak lakukan. Maka sekadar petik daun, maka diberikan kepadanya menjadi duit, Pak. Oh, macam itu. Ya, Pak. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita pun pernah melihat bahawa orang-orang yang diberi pertolongan Allah itu, maka daun-daun yang dimasuk dalam kotak, daun pisang aja, Pak, ya, Pak, di daun pisang disuai macam itu, diletak dalam kotak, maka dibacakan zikir memohon kepada Allah supaya mendapat bantuan, dan maka daun-daun itu menjadi duit untuk pertolongan itu. Itu adalah perkara disebut ma'unah. Yang keempat disebut ihanah. Ihanah iaitu perkara luar biasa yang berlaku secara terbalik daripada apa yang dikehendaki kepada dusta, dan dia juga mengaku Nabi. Maknanya perkara yang diminta itu daripada minta yang betul, maka jadinya perkara yang tak baik datangnya. Maka orang ini adalah sebagai orang yang mendusta, iaitu mengaku Nabi. Yang kelima, ada satu lagi yang perkara pelik, iaitu istidraj. Istidraj iaitu perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang jahat yang mengaku menjadi Tuhan. Oh, ini macam kita pernah biasa dengar, Pak, ya, di dalam Malaysia ini. Oh, tetapi sekarang sudah mati orangnya, jadi perkara itu sudah hilang dia punya ceritanya, tinggal cerita. Yaitu dia mengaku sebagai Tuhan langit. Apa mana? Dekat Kuala Lumpur, dekat negara kita lah. Siapa, Pak, nama itu? Lupalah saya namanya. Tuhan langit. Ya. Ya Allah, ya Allah. Macam itu dia punya penganutnya. Dia mengaku Tuhan. Lah kok kepikir akal yang sehat kita itu dengan penganutan yang ribuan manusia. Terang-terang manusia macam itu. Kok dia mengaku Tuhan, kok ramai yang percaya, itu macam mana agaknya, Pak? Agaknya kalau kita dekat sana juga agaknya ikut sama lah agaknya, Pak. Oh, dengan syaratnya yang besar. Oh, jadi dia boleh masuk kepada semua agama. Nak masuk tokong yang boleh, nak masuk gereja. Subhanallah, ya Allah. Alhamdulillah, Allah telah hapuskan kesesatan itu, dan di dalam keadaan hidayah oleh Allah kita telah selamat. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang keenam, yaitu perkara yang luar biasa dinamakan irhas. Irhas perkara berlaku kepada Nabi sebelum daripada diwahyukan. Sebelum dapat wahyu daripada Allah, maka berlaku kepada Nabi perkara yang pelik dinamakan irhas. Dan yang akhir sekali yaitu sihir. Ini tadi yang kita jumpa tadi. Sihir adalah merupakan kaedah yang boleh dipastikan perkara luar biasa kepada orang yang tidak mengetahui, dan ia boleh dicapai. Maknanya sihir ini boleh dipelajari, Pak. Sihir boleh dipelajari. Jadi orang-orang yang minat dengan sihir ini, maka dia boleh belajar, dan Allah akan beri kepadanya untuk dia boleh melakukan sihir yang tersebut. Okey.
Jadi inilah perkara-perkara yang pelik yang kita fahami daripada apa-apa yang berlaku selain daripada mukjizat. Kemudian kata dia, seterusnya kepada perkara yang berkaitan dengan Rasul ini, iaitu perbezaan di antara mukjizat dengan sihir. Ini yang dah dicakap tadi, bahawa ada kisah di dalam satu cerita di dalam kitab ini, perbezaan iaitu mukjizat dengan sihir, yang dikatakan sihir itu yang boleh didatangkan oleh orang yang seumpamanya terjadi daripada beberapa sebab, dan barang siapa yang mengetahui sebab-sebabnya maka perkara itu boleh berlaku. Maknanya boleh dipelajari sihir, dan berlaku di atas orang yang fasik yang bertujuan tipu daya kerana mendustakan rasul-rasul, seperti barang yang berlaku sebagai Musailamatul Kazzab. Ini ada di dalam kitab ini yang kita telah diberikan maklumat seorang yang pendusta dan sihir. Pada satu masa dalam satu masa Musailamatul Kazzab ini, iaitu dia berludah ke dalam satu perigi dengan tujuan supaya banyak airnya, maka tiba-tiba jadi kering kontang. Maka sihir ini pada hakikatnya tiada mencarikan adat, hanya dikhairankan berlaku kepada mereka yang tidak mengetahui sebabnya sahaja. Muslimin muslimat rahimakumullah, maka percaya kepada Nabi dan Rasul itu, Nabi kerana memberi rahmat kepada sekalian alam. Bilangan-bilangan Nabi dan Rasul yang kita telah lalui, kita dah fahami, maka kita telah faham bahawa di sana 25 orang Nabi sahaja yang kita wajib mengetahui satu persatu, bagaimana nama-nama yang telah diterangkan, yang telah kita faham daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 orang, dan sebanyak 25 orang itu yang namanya disebut, maka ada yang berpangkat ulul azmi daripada Nabi yang 313 orang, yang wajib diketahui 25 orang. Dan daripada 25 orang tadi ada nabi-nabi yang berpangkat ulul azmi, iaitu 5 orang. Yang pertama iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan ulul azmi? Ulul azmi. Di sini yang dimaksudkan dengan ulul azmi itu iaitu orang yang begitu kuat dia punya cita-citanya dan begitu sabar di dalam menghadapi segala rintangan, mempunyai cita-cita yang kuat dan tahan menanggung kesabaran. Pertama sekali iaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam ini, dia punya hikayatnya, riwayatnya begitu sangat popular, yang dibaca oleh mereka-mereka yang memberi maklum bahawa Nabi Nuh ini selain daripada dia mempunyai cita-cita yang sangat cita-cita yang kuat, maka dia sanggup tahan menanggung sabar. Kesabaran Nabi Allah Nuh alaihissalam telah tercatat di mana Nabi Allah Nuh alaihissalam itu adalah Nabi yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membina sebuah kapal kerana
apa perkara yang menjadikan Allah suruh Nabi Allah membina kapal itu, iaitu kerana keterlaluannya di dalam menghadapi umat yang begitu mencabar. Apa yang begitu mencabar, iaitu sehingga kan Nabi Nuh dipelekehkan oleh isterinya sendiri, keluarganya sendiri dan anaknya sendiri. Itu ya Pak ya. Maka Nabi Allah Nuh alaihissalam telah diperintah oleh Allah untuk memberitahu kepada semua umat bahawa sesungguhnya satu ketika akan berlaku banjir yang besar. Banjir yang besar. Ya. Maka dalam bukit yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi, keadaan tempat Nabi Nuh itu jauh daripada pendalaman air. Maka Nabi Nuh kok bagi tahu bahawa akan berlaku banjir besar. Ia orang kampung macam tidak logik lah perkara macam itu kan. Sebab itulah maka segala apa yang diutus, yang diberi maklum kepada umat, maka sedikit sangat yang menerimanya. Maka Nabi Allah Nuh diperintahkan supaya menanam sebiji benih untuk dijadikan pokok, supaya untuk dibuat bahtera. Maka benih itu ditanam oleh Nabi Nuh, sampailah pokok itu besar, mendapat perintah daripada Allah. Maka daripada Jibril sampai kepada Nuh, wahai Nuh, dah tiba masa untuk pokok ini ditebang untuk dijadikan bahtera. Ya, begitulah kisahnya. Jadi Nabi Allah Nuh alaihissalam menerima perintah Allah, maka dibantu oleh para malaikat untuk membuat bahtera. Dan dalam keadaan itulah orang kampung lagi panik Pak, lagi panik. Isterinya sendiri cakap, ini Nuh memang sudah gila lah sebab dia buat bahtera segitu punya besar, kok di atas gunung apa ada air sampai. Walau bagaimanapun dengan izin Allah banyak. Sebab Nabi Nuh diperintahkan bahawa sesungguhnya apa yang diceritakan oleh orang alim, bahawa pokok yang satu pokok tadi tu yang sebesar pokok tak tahu macam mana besarnya, maka hanya sekadar menjadi tak cukup untuk kapal, supaya dipahamkan oleh orang alim bahawa pokok yang satu itu supaya boleh memenuhi segala keperluan kapal, ya. Dan dipahamkan oleh orang alim bahawa papan yang diperlukan untuk menyukupkan bahtera tadi sebanyak 124,000 keping gitu. Kenapa 124,000 keping gitu? Kerana apa? Kerana setiap daripada kepingan papan tadi itu tercatat segala nama nabi yang sebanyak 4,000 nabi tadi. Dan setiap daripada papan yang menama nabi tadi ada perkara-perkara yang berkaitan dengan segala apa keperluan di dalam dunia sampailah kepada hari ini Pak. Maka di situ Nabi Nuh, maka dipahamkan oleh orang alim bahawa bila dikira-kira maka kurang sekeping aja Pak. Dia punya papannya kurang sekeping. Kurang sekeping, maka Nabi Nuh perintahkan kepada hamba-hambanya, kepada dia punya orang kuat-kuatnya, maka untuk nak cari papan sekeping tadi itu supaya dia melakukannya lah, maknanya diperintah siapa-siapa yang mampu untuk membawa kayu untuk menyukupkan keping tadi daripada 124,000
24,000 tadi cumanya 123,000 aja. Jadi ada satu hamba Allah, nampaknya kok masanya tak izin, apa nak disambung tahun depan kagaknya. Satu izin, maka satu hamba Allah datang itu, wahai Nabi Nuh, aku adalah orang yang sanggup nak mengambil kayu itu. Maka dia cakap, apa yang kamu mau? Saya cuma mau nak makan aja. Bagi saya, aku makan sampai kenyang, maka saya akan ambil kayu itu. Maka Nabi, okey, berapa kamu nak minta makan? Dia kata, makan saya cuma 3 bakul roti, Pak. 3 bakul roti. 3 bakul roti, Pak. Orangnya bukan macam kita, Pak, makan sekeping roti. Dia 3 bakul roti satu hari punya makan. Ini perjalanannya bukan sikit, wahai Nuh, dia kata. Tapi Nabi Nuh kata, jangan banyak-banyak makan, nanti perut tak kenyang. Walau bagaimanapun saya cuma ada 3 keping roti je. 3 keping roti. Wahai kamu makanlah 3 keping roti ini, nescaya kamu akan selamat, tak akan kelapar selama 3 bulan. Orang itu giling kepala. No way, no problem. Tapi Nabi kata, kamu bacalah bismillah ketika kamu makan, maka dia pun makan. Punya betul 3 keping, 3 bulan dia tak lapar, Pak. Dia ambil kayu, baru sampai sambung tahun depan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berakhir di sini buat sementara waktu. Untuk keajaiban Nabi-Nabi yang lain, ya, insyaAllah kita akan dapatkan sejarahnya sedikit-sedikit untuk menjadikan panduan dan pedoman, insyaAllah, apa kehebatan yang berlaku kepada Nabi-Nabi yang akan dimasukkan ke dalam Qasasul Anbiya. Sampai di situ kita berakhir dengan sama-sama tasbih kafarah. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik maka mohon kesempurnaannya kepada Allah, supaya iman kita yakin kepada nabi-nabi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.